السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Rabbi syarah li sadri, wahai Tuhanku, lapangkanlah dadaku ini, wa yassir li amri, dan permudahkanlah urusanku, wahlul 'uqdatam min lisani, dan uraikanlah kekeluhan lidahku, yafqahu qawli, supaya mereka memahami kata-kataku ini. Yang pertama-tamanya, alhamdulillah, kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala, kita dapat bersama-sama pada malam ini, dan juga tidak lupa salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga ke atas ahli keluarga baginda dan sahabat-sahabat baginda seluruhnya. Malam ni kita teruskan kitab Ad-Da' wad-Dawa yang disusun oleh Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala, yang membicarakan tentang pelbagai jenis penyakit hati yang memudaratkan, membahayakan manusia, dan juga apakah resepi-resepi solution, rawatan, cara mengubati penyakit tersebut. Dan kitab kita ini yang ditahqiqkan oleh Syekh Ali Hasan bin Ali Al-Halabi Al-Athari, satu kitab yang ditahqiqkan ini, satu kitab yang bagus, tuan-tuan sekalian. Mungkin siapa yang tidak hadir pada peringkat awal kuliah kita, saya ada sebut sepintas lalu, penting kita belajar. Satu, ada kitab yang muktabar sebagai rujukan, yang muktabar, ada rujukan muktabar, maknanya kita bukannya bercakap secara tanpa rujukan, tanpa dalil, tanpa nas, kan? Kita ada rujukan yang muktabar. Pada masa yang sama, rujukan kita itu ada tahqiq, kan? Maknanya ada pihak lain pula yang terdiri daripada pakar hadis. Sebagai contoh, dalam kes kita pada malam ni, Syekh Ali Hasan ini, dia tahqiq. Maka tuan-tuan boleh tengok dalam kitab Ad-Da' wad-Dawa itu, dia akan bagi komen hadis-hadis tersebut, apakah status hadis-hadis itu, kan? Walaupun kitab ini disusun oleh Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah, dia seorang ulama yang besar, kan, yang diiktiraf oleh dunia Islam, tapi perlu ada tahqiq supaya kita boleh mengetahui riwayat-riwayat ataupun hadis-hadis yang dibawa dalam kitab kita ini. Baik, jadi pada malam ni kita sambung kepada tajuk terus menerus dalam doa. Terus menerus dalam doa, iaitu muka surat yang ke-17. Siapa yang ada kitab tu boleh buka pada muka surat yang ke-17, B, terus menerus dalam doa. Baik, kita baca terlebih dahulu, nanti kita akan syarah, kita akan huraikan. Sikap terus menerus berdoa termasuk ubat penawar yang sangat bermanfaat. Jadi Imam Ibn Qayyim dia nak bagi tahu bahawa antara cara kita berhadapan dengan penyakit, dengan musibah, dengan masalah yang kita hadapi, ubat penawar dia adalah dengan terus menerus berdoa. Kita kena faham betul-betul, tuan-tuan, istilah yang digunakan. Maknanya tidak memadai, kan, tidak cukup kalau kita sekadar doa sekali lepas tu stop, berhenti.
Tidak memadai kita doa sekali dua, lepas tu kita berhenti. Bukan macam tu. Kan? Bila kita ada sakit, bila kita ada masalah, bila kita stres, bila kita pening dengan masalah-masalah yang melanda kita, tak kiralah masalah apa sekalipun, maka apa yang disebut oleh Imam Ibn Qayyim ialah hendaklah kita terus menerus berdoa. Baik. Ibnu Majah dalam sunannya, yakni Sunan Ibnu Majah, meriwayatkan sebuah hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang mana beliau mengatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yas'alillah yaghdab alaih." Barang siapa yang tidak meminta kepada Allah, nescaya Allah akan murka kepadanya. Man lam yas'alillah, siapa yang tidak minta dengan Allah, dia ada masalah, dia tak mengadu kepada Allah. Dia ada hajat, dia tak minta hajat dia dengan Allah. Dia ada keperluan tu dia tak minta dengan Allah Ta'ala. Dia tidak berdoa, tidak menadah tangan kepada Allah. Yaghdab alaih, nescaya Allah Ta'ala akan murka kepadanya. Baik. Jadi oleh kerana kitab kita ni kitab yang ditahqiq, tuan-tuan boleh tengok rujukan di situ, iaitu pada nota kaki nombor 22. Kan, Sunan Ibni Majah. Maknanya hadis ni diambil dari kitab Sunan Ibni Majah, kitab Sunan yang disusun oleh Imam Ibnu Majah. Hadis ini juga diriwayatkan oleh At-Tirmizi. Maknanya tuan-tuan boleh tengok dalam Sunan Tirmizi. Lepas tu juga oleh Imam Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad. Juga oleh Imam Ahmad dalam Musnad dia. Kan, juga oleh Al-Hakim dan juga Al-Baihaqi. Mana banyaklah kan, ramai. Tapi dia sebut di sini, dalam sanadnya itu terdapat Abu Saleh Al-Khuzi, yang mana Abu Zur'ah dia buat ulasan tentang siapa dia perawi dalam sanad tu yang nama dia Abu Saleh. Kan, siapa dia? Maka Abu Zur'ah kata apa? Dia kata la ba'sa bih, ataupun la ba'sa bihi, la ba'sa bih, yakni tidak mengapa dengannya. Dan ini disebut dalam kitab Jarah dan Ta'dil. Ini bagusnya kita belajar kitab yang ada tahqiq. Jadi kalau kita belajar, kita ada kitab tu kitab yang bagus, lepas ada tahqiq pula, maka itu menjaminkan keaslian ilmu agama kita. Kita ada proses penapisan supaya benda yang kita belajar itu siap dengan ulasan-ulasan ulama yang besar yang berautoriti dalam bidang tu. Baik, apa kata Imam Ibn Kathir berkenaan dengan hadis ni dalam tafsirnya? Bila dia sebut Imam Ibn Kathir berkomentar tentang hadis ni dalam tafsirnya, maknanya tafsir Al-Azim lah. Kan, tafsir Al-Azim oleh Imam Ibn Kathir. Bila dia sebut tafsirnya, makna tafsir Al-Azim. Dia kata sanad ini tidak mengapa. Dan hadis ini mempunyai penguat dengan sanad yang daif. Mana hadis ni daif kan, tapi dia ada sanad yang menguatkan dia kan, dengan sanad yang daif yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani dalam Ad-Du'a daripada Anas radhiyallahu anhu. Baik, sebagaimana yang kita belajar sebelum ni, dan saya percaya tuan-tuan dan puan-puan juga belajar dengan para asatizah yang lain, bila kita tengok satu hadis, dia sebut hadis tu ada penguat kan, hadis tu ada penguat, maknanya hadis tu sendiri dia dhaif kan, hadis tu sendiri dia dhaif. Dan hadis yang ada penguat ni, dhaif dia tidak boleh dhaif yang berat, dia tak boleh dhaif jiddan, dia tak boleh dhaif yang berat, dia hendaklah dhaif yang ringan, barulah dia boleh disokong, dikuatkan dengan sanad dhaif yang lain. Itu yang kita belajar dan saya percaya tuan-tuan maklum tentang hal ini. Baik, jadi hadis ini dia ada penguat dan daripada sanad yang dhaif yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani dalam Ad-Du'a. Baik, maka hadis ni tuan-tuan sekalian kita boleh guna kan, iaitu kita boleh berpegang kepada hadis ni, iaitu dalam agama kita
kita jangan sekali-kali menjadi orang yang tidak pernah mengadu kepada Allah. Tuan-tuan bilang, balik ke rumah ke ataupun duduk sorang-sorang kat mana-mana ke, duduk di library ke, di pejabat sorang-sorang ke, cuba bilang, kita ni ada berapa masalah dalam hidup kita ni? Sebagai contoh, hari ni ke ataupun minggu ni ke, kita ada berapa masalah? Oh, satu masalah dengan anak. Oh, nombor dua ada masalah dengan pasangan kita, dengan suami, dengan isteri kita. Nombor tiga ada masalah dengan pejabat. Kan? Nombor empat ada masalah dengan satu kaunter di pejabat kerajaan tu. Katalah ada 4 masalah. Bila kita tahu kita ada 4 masalah, kita ambil hari ni sahaja kita ada 4 masalah. Bila kita ada 4 masalah, tuan-tuan, cuba tanya diri kita sendiri. 4 masalah yang kita ada ni, kita mengadu ataupun tidak kepada Allah? Mengadu ataupun tidak kepada Allah? Ada atau tidak kita angkat tangan minta kepada Allah supaya Allah Ta'ala tolong kita menyelesaikan 4 masalah yang aku alami hari ini sahaja? Ada ataupun tidak? Kalau ada 1, 2 tu okey lagi lah, separuh dah. Kan? Yang takutnya ada 4 masalah hari ini, 4 masalah ini kita tak angkat tangan pun minta bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau itulah sikap kita, ada 4 masalah hari ini, 4 masalah ini kita tidak mengadu kepada Allah, kita tidak minta bantuan daripada Allah, maka ini antara punca kenapa masalah kita tak selesai-selesai. Kita tak sebut pun 4 masalah kita itu dalam doa kita kepada Allah. Tu belum kita cerita masalah kita yang kita hidup dah 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun. Kalau ada 2,000 masalah, 3,000 masalah, cuba tanya, adakah semua beribu-ribu masalah yang kita alami kita sebut dalam doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Jadi ini yang kita perlu berhati-hati supaya kita tidak cuai dalam meminta pertolongan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kuliah kita yang awal dulu saya pernah sebut, salafus salih hatta alas kaki, kasut dia pun dia minta dengan Allah. Dalam kuliah kita yang awal dulu kita sebut. Maksudnya ialah dalam doa ni, tuan-tuan, tak ada benda paling kecil yang tak layak untuk kita minta dengan Allah. Benda yang dianggap remeh pun kita minta dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang perlu kita lakukan dalam kehidupan kita. Baik, kita sambung. Disebutkan pula dalam Sahih Al-Hakim. Yang ni kita dah ulas dalam kuliah kita yang sebelum ini. Al-Albani rahimahullahu ta'ala di antara beberapa ulama yang tak setuju Al-Mustadrak Al-Hakim itu disebut sebagai sahih. Kan? Sahih hanya merujuk kepada Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Kan? Sahihaini, kan? Dua sahih, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Selain daripada Bukhari dan Muslim tidak dinamakan sebagai sahih. Sebab itu dalam kuliah kita yang lalu kita ada sebut kritikan oleh Al-Albani rahimahullahu taala yang bersama-sama dengan beberapa ulama yang lain tidak bersetuju dengan pendekatan Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah yang menyebut Sahih Al-Hakim. Dia kata bukan Sahih Al-Hakim. Tapi tak apalah. Jadi kitab ni, dalam kitab kita disebut Sahih Al-Hakim. Daripada Anas bin Malik bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ta'jazu fid du'a fa innahu la yahliku ma'ad du'ai ahad. Janganlah kamu lemah dalam berdoa, kerana sesungguhnya tidak ada orang yang binasa dengan sebab doa, dikarenakan doa. Baik. Kalau kita tengok nota di situ, dia tulis pada Sahih Al-Hakim itu
footnote dia nombor 23. Baik, kalau tuan-tuan tengok 23 itu, dia sebut sumber hadis itu adalah Al-Mustadrak oleh Al-Hakim, dan itu yang kita sebut Al-Mustadrak disebut oleh Al-Albani rahimahullahu ta'ala tidak sesuai untuk disebut sebagai Sahih Al-Hakim, kan. Jadi hadis ini diriwayatkan pula oleh Ad-Diya dalam Ahadithul Mukhtarah, dan juga oleh Al-Uqaili dalam Ad-Du'afa, Ibnu Adi dalam Al-Kamil, Ibnu Hibban dan Abu Nuaim dalam Dzikr Akhbar. Dalam sanadnya terdapat satu orang perawi, nama dia Umar bin Muhammad. Siapa dia Umar bin Muhammad ini? Dia adalah perawi yang matruk. Matruk ni maksudnya hadis dia ditinggalkan, kan. Hadis dia tidak diterima, hadis dia ditinggalkan. Dia adalah merupakan sebuah kesalahan apabila menyangka bahawa dia adalah Umar bin Muhammad bin Zaid. Dia orang Arab ni macam orang Melayu lah tuan-tuan, nama kadang-kadang sama. Bukan saja nama dia sama, bin pun sama, kan. Ada ketikanya walaupun jarang-jarang berlaku. Macam kita orang Melayu lah, ada kadang-kadang nama kita dengan bin pun sama. Baik, maka dalam nota ni oleh pentahqiq kita Syekh Ali Hasan, dia kata hendaklah dibezakan siapa dia Umar bin Muhammad ini, sebagaimana pendapat oleh Al-Hakim, Ibnu Hibban dan sebagainya. Maka dia kata, lihat silsilah ahadithus sahihah karya guru kami. Siapa karya guru kami? Guru kami itu maksudnya Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Jadi Syekh Ali Hasan ni dia adalah anak murid kepada Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Baik, maka hadis ni bagi dia hadis yang matruk, kan, hadis yang ditinggalkan. Baik. Kemudian seterusnya Al-Auza'i menyebut daripada Az-Zuhri, daripada Urwah, daripada Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah kata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yuhibbul mulihhina fid du'a." Sesungguhnya Allah Taala menyukai orang-orang yang terus-menerus mengulang-ulang ketika berdoa. Allah Ta'ala menyukai, innallaha yuhibbul mulihhin fid du'a. Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala menyukai orang-orang yang terus-menerus mengulang-ulang ketika berdoa, kan. Hadis ini adalah hadis riwayat At-Tabrani dalam Ad-Du'a, Al-Uqaili dalam Du'afa, dan juga Ibnu Adi. Apa ulasan Imam Ibnu Hajar? Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, dia kata bahawa Yusuf bin Sifr bin Al-Auza'i meriwayatkan hadis ini bersendirian, padahal dia perawi yang matruk, dan boleh jadi Baqiyah telah mentadlis hadis ini. Tadlis maknanya dia menyembunyikan perawi, yang itu tadlis, ya. Jadi ini antara ciri-ciri ataupun sifat-sifat yang dikritik oleh para ulama terhadap riwayat ini. Baik. Kemudian dalam kitab Az-Zuhd karya Imam Ahmad disebutkan bahawa Qatadah bercerita, kan, Muwarriq berkata, saya tidak pernah mendapatkan suatu perumpamaan bagi orang mukmin dalam hal berdoa melainkan seperti seseorang itu di atas kayu yang tengah terapung-apung mengapung di lautan. Kemudian dia berdoa, wahai Rabbku, wahai Rabbku, makna wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Ia berharap semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkannya. Jadi ini adalah satu riwayat yang dibawakan kepada kita untuk yang dibawa oleh Imam Ahmad bin Hanbal dalam Az-Zuhd. Dia kata bahawa nak ceritanya sifat orang mukmin kalau doa tu macam mana, kan. Dia buat perumpamaan macam orang yang telah hanyut duduk sorang-sorang atas kayu yang terapung tengah laut. Lepas tu dia minta tolong dengan Allah. Macam itulah perumpamaan. Maksudnya apa? Maksudnya kita ni tak putus-putus dalam kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita, tuan-tuan sekalian, bila kita ada masalah, ada tak kita doa yang tidak putus-putus macam ni? Jadi benda ni yang kita nak kena amal.
kan, yang kita nak kena amal, yang kita nak kena praktikkan. Duduk tengah laut, tuan-tuan sekalian, saya ada beberapa kawan yang kerja dia pergi ke laut, geng-geng fisherman ni orang pergi ke laut, dia dah lama lah pergi ke laut. Jadi bila cerita pasal bot karam, kan, ada nelayan yang jatuh, kan, lepas tu hilang, cari tak jumpa beberapa hari, lepas tu jumpa mayat. Jadi dah ada 2-3 kes masuk surat khabar semua, masuk dalam media. Saya tanya dia, kawan saya ni dah lama duk pergi ke laut. Saya kata saya tak faham macam mana nelayan yang kerja dia hari-hari pergi ke laut, yang bagi kita kalau nelayan pergi ke laut hari-hari dan itulah kerja dia, mesti dia pandai berenang, kan, mesti dia pandai berenang. Tapi kenapa kebanyakan kes yang kita duk baca dalam media, nelayan ni bila dia jatuh, lemas, jatuh mati lemas, hilang lemas apa semua. Saya tanya 2-3 orang kawan saya yang pergi ke laut, dia kata nombor 1 panik, kan, walaupun kita pandai berenang, tapi bila kita jatuh macam tu, kita bukan bersedia untuk terjun. Kalau kita sengaja terjun, kita main, kita berenang, tu cerita lain. Tapi ini kita jatuh secara kemalangan, tak sengaja jatuh, kita tak rancang. Jadi bila jadi macam tu, dia kata nombor 1 panik. Bila panik datang, tak payah ceritalah pandai berenang macam mana sekalipun, pengalaman dengan laut berapa puluh tahun sekalipun, bila panik datang, habis, dia kata. Menunjukkan apa, tuan-tuan? Menunjukkan bahawa walaupun kita nelayan, laut itu tempat mainan kita, hari-hari kita pergi ke laut, tetapi bila kita ditimpa kemalangan, cemas tetap ada, rasa takut tetap ada, walaupun skill kita, kemahiran kita adalah di situ. Jadi ini gambaran, tuan-tuan sekalian, betapa kita sebagai manusia ni, kita kena letak dalam suasana itu dalam kita berdoa kepada Allah Ta'ala. Tak putus-putus minta tolong Allah supaya Allah Ta'ala selamatkan kita. Duduk tengah laut sorang-sorang, kan, duduk harap ada bantuan datang kepada kita. Kalau kita dalam bot kita tak apa, sebab dalam bot kita ada vest, kan, ada pelampung, ada air minuman, ada makanan, ada kelengkapan dan sebagainya. Ni kita terjatuh dalam laut, kita sorang-sorang. Kalau ada tong yang terapung, bolehlah pegang pada tong tersebut. Mana kita habis semua segala kemahiran kita. Kita hanya mengharapkan bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah suatu contoh yang dibawa oleh Imam Ahmad kepada kita untuk kita faham bagaimana kita nak faham mukmin bila dia berdoa kepada Allah Taala, macam mana cara doa orang mukmin. Maka jawapannya, cara doa orang mukmin ialah sebagaimana orang yang berdoa kepada Allah ketika mana dia hanyut di tengah laut, dia sorang-sorang. Macam itulah. Kita ambil perbandingan ini, tuan-tuan, perumpamaan ini kita letak dalam diri kita sekarang. Ada ataupun tidak kita doa macam ni, sebagaimana orang yang hanyut tengah laut. Bila kita ada masalah dengan anak kita, bila kita ada masalah dengan pekerjaan kita, bila kita ada masalah sesuatu, ada ataupun tidak, suasana kita berdoa macam ni. Pantang ada peluang, berdoa kepada Allah. Tak putus-putus berdoa kepada Allah. Jadi sebab tu, tuan-tuan, bila kita ada sakit ke, kita ada masalah ke, kita ada musibah apa-apa sekalipun, jangan biarkan doa tu sekali-sekala. Jangan. Itu bukan mukmin yang sebenar sebagaimana yang disebut oleh Imam Ahmad dalam Az-Zuhd. Mukmin yang sebenar, dia berterusan doa dia, tidak putus-putus kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, teks kita berhenti setakat itu. Saya nak huraikan tentang perkara ni. Tuan-tuan sekalian, kita mungkin terfikir, kalau alat-alat dalam dunia ni kita ada benda yang automatik. Contoh, kalau dulu setiap kali kita nak minum air masak,
kita kena rebus. Masak air tersebut, dia mendidih, lepas tu kita kena sejukkan. Mana kita nak kena ada secara manual, kita kena buat benda tu. Ambil air daripada pipe, daripada pili, lepas tu kita kena rebus, lepas tu kena sejukkan, baru kita dapat air. Hari ni tuan-tuan, kita ada teknologi moden, automatic, semuanya automatic. Kita tak perlu dah buat benda tu kan, semua disambung apa semua. Kita nak air panas pun boleh. Yang panas tu pula tuan-tuan boleh pilih sekarang ni, nak panas berapa Celsius, nak 40, 60, nak yang mendidih, tuan-tuan boleh pilih sekarang ni. Kita tak payah masak, dia dah automatic, tekan je. Air sejuk pun sama, ais pun sama, automatic. Banyak benda automatic sekarang. Hatta vacuum cleaner sekarang ni pun automatic. Kan? Dulu penyapu, kita pakai sapu lidi apa semua. Sekarang automatic. Dialah vacuum cleaner, dialah mop, dialah segala-galanya. Senang. Siapa yang ada duit lebih, beli robot terus. Robot je buat kerja. Baik, dalam amalan, tuan-tuan, dalam amalan, ada tak satu amalan ataupun beberapa amalan yang Islam ajarkan kepada kita? Doa ni bukan sahaja kita yang berdoa, sebab topik kita malam ni ialah terus menerus berdoa kepada Allah. Terus menerus berdoa kepada Allah. Sekarang soalannya ialah, ada ataupun tidak cara supaya kita boleh terus menerus berdoa kepada Allah dalam keadaan kita tahu yang kita ni mungkin ada ketikanya tidak berdoa kepada Allah Ta'ala. Tahulah kita ni, time ingat doa, time tak ingat terlupa, tak doa dah. Sekarang kita nak cari ada ataupun tidak amalan yang macam perbandingan yang saya buat tadi, dia automatic, supaya kita berterusan berdoa kepada Allah Ta'ala. Dalam erti kata lain, ada pihak lain yang mendoakan untuk kita. Kalau macam tadi, macam air, macam vacuum dan sebagainya, ada mesin yang tolong buat untuk kita secara automatik. Dalam ibadat, ada ataupun tidak amalan yang macam tu, yang automatik yang macam tu. Baik, tuan-tuan sekalian, kita tengok ada beberapa amalan yang kita boleh sama-sama fikirkan, iaitu amalan yang mana bila kita buat amalan itu, kita dapat doa daripada malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan saja kita yang berdoa. Kita ada masalah, kita ada hajat, kita ada keperluan, kita berdoa kepada Allah. Tapi ditambah pula dengan doa pihak lain. Dan pihak itu adalah malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mendoakan untuk kita. Macam benda automatik tadilah. Kita ada mesin. Atas dunia kita ada mesin untuk tolong kita buat kerja. Kan? Atas dunia kita ada staff yang boleh tolong kita buat kerja. Tapi dalam bab ibadat, dalam bab doa ni, ada ataupun tidak pihak lain yang boleh mendoakan untuk kita. Maka jawapannya ialah doa daripada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Macam mana kita nak dapat doa daripada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Baik. Ada beberapa cara, tuan-tuan sekalian. Yang pertamanya yang dicadangkan oleh para ulama kepada kita ialah kita hendaklah rajin bertaubat dengan taubat nasuha. Kan, taubat nasuha. Apa dia taubat nasuha? Taubat yang sungguh-sungguh. Itu taubat nasuha. Firman Allah Ta'ala dalam surah At-Tahrim ayat yang ke-8. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubat nasuha, taubat yang sungguh-sungguh. Taubat yang sungguh-sungguh. Macam mana taubat sungguh-sungguh ni, tuan-tuan? Taubat yang sungguh-sungguh ialah orang yang bersungguh-sungguh untuk tinggalkan dosa dia. Dia sungguh-sungguh untuk tinggalkan dosa dia. Dan bila dia nak tinggalkan dosa dia, pasti ada kekangan. Pasti ada halangan. Mesti ada masalah. Dia tak mudah, tuan-tuan, kita nak tinggal dosa ni.
benda yang kita dah biasa buat, benda yang menjadi kesukaan kita. Dosa-dosa ni benda yang kita suka, itu dosa, benda yang kita suka buat. Maka bila kita nak tinggal dosa, dan dosa tu memang benda yang kita suka buat, benda yang dah jadi darah daging kita sudah sekian lama, maka bila kita nak tinggal dia, kita susah, kita mengalami kesusahan. Maka sesiapa yang bertaubat dengan taubat yang sungguh-sungguh, dalam keadaan susahnya dia nak tinggalkan benda yang dia suka, maka Allah Ta'ala berfirman dalam surah Ghafir ayat 7 hingga 9, alladzina yahmiluna al-arsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu rabbana wasi'ta kulla syai'ir rahmah kulla syai'ir rahmatan wa ilma, sehingga ke akhir ayat. Malaikat-malaikat yang memikul arash dan malaikat yang berada di sekelilingnya bertasbih dengan memuji Tuhannya, dan mereka beriman kepadanya serta memohonkan keampunan untuk orang-orang yang beriman. Jadi malaikat akan minta keampunan untuk kita. Kita memang dah minta ampun dengan Allah, tapi ditambah pula dengan malaikat-malaikat Allah ni yang duk pikul arash. Bukan tu imam kampung yang tolong buat sembahyang hajat untuk kita, tak. Tapi malaikat Allah yang tidak pernah derhaka kepada Allah, yang duk pikul arash Allah. Mereka inilah yang duk sentiasa bertasbih memuji Allah. Mereka ini akan minta keampunan untuk kita. Dia akan minta keampunan untuk kita, dan antara doanya ialah, wahai Tuhan kami, rahmat dan ilmu yang ada padamu meliputi segala sesuatu. Maka berikanlah keampunan kepada orang yang bertaubat dan mengikuti jalan agamamu, dan peliharalah mereka dari azab neraka yang menyala-nyala. Wahai Tuhan kami, masukkanlah mereka ke dalam syurga Aden yang telah Engkau janjikan kepada mereka, dan orang yang saleh di antara nenek moyang mereka, isteri dan keturunan mereka. Sungguh Engkaulah yang maha perkasa lagi maha bijaksana, dan peliharalah mereka dari bencana kejahatan, dan orang-orang yang Engkau pelihara dari bencana kejahatan pada hari itu. Maka sungguh Engkau telah menganugerahkan rahmat kepadanya, dan demikian itulah kemenangan yang agung. Ini doa malaikat. Malaikat minta supaya Allah Ta'ala mengampunkan kita dan memelihara kita daripada azab neraka Allah. Kan panjang doa dia. Dan malaikat ni dalam doa mereka minta kepada Allah supaya kita ni tuan-tuan dilindungi daripada bencana kejahatan, daripada musibah, dan orang-orang yang Engkau pelihara daripada bencana kejahatan pada hari itu. Itu doa malaikat. Mana kita ni tuan-tuan, sebutlah apa masalah kita. Kan bencana yang kita alami, sabotaj yang orang buat kepada kita, orang bermusuh dengan kita, tikam belakang dan sebagainya. Macam-macam benda yang orang buat, tuan-tuan sekalian. Maka termasuk dalam doa ini, dan doa ini adalah yang dipanjatkan oleh malaikat Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini antara cara yang kita kata, kalau alat atas dunia, alat-alat automatik tadi, malaikat pula yang doakan kepada Allah. Ni cara kita nak lipat gandakan doa kita supaya Allah Ta'ala memberikan kepada kita perlindungan daripada musibah, daripada bahaya. Sebab tu kita tuan-tuan kena rajin. Apa dosa yang aku buat yang aku belum taubat? Ceklah buat senarai. Oh, yang ni lama dah aku buat dosa ni, dah 10 tahun tak tinggal-tinggal lagi. Ambil yang tu, taubat. Senaraikan sentiasa. Kita mesti ada dosa. Takkan kita tak ada dosa? Banyak dosa kita. Maka kita senaraikan, ambil satu untuk kita bertaubat dengan taubat nasuha, dengan taubat yang sungguh-sungguh.
Kita doa kepada Allah, malaikat juga doa kepada Allah untuk kita. Jadi kita punya doa tu berganda-ganda, berterusan, tuan-tuan sekalian. Kita pun doa, malaikat pun doa. Jadi itu antara cara yang kita boleh lakukan. Jadi tuan-tuan sekalian, kita mengaji cara macam ni yang betul. Kan? Bukannya dengan cara istighatsah. Istighatsah dengan makhluk yang dah mati, istighatsah dengan cara yang sesat, kan? Benda istighatsah yang haram, tapi ada orang kata dia tawassul dengan istighatsah pun tak tahu nak beza. Ini masalah, tuan-tuan sekalian. Kita nak kena melakukan pemurnian ibadah dalam masyarakat kita supaya tidak ada lagi kekeliruan dalam masalah ni. Doa hanya kepada Allah. Doa hanya kepada Allah. Tidak boleh berdoa kepada wali. Walaupun kubur dia dinamakan kubur keramat sekalipun. Pasal apa kubur keramat? Sebab ada 2-3 Melayu pergi berjudi, minta nombor ekor, dapat kat situ. Maka dia anggap kubur keramat, bungkus dengan kain warna tertentu, kita pun pergi doa, pergi seru nama dia. Maka itu adalah doa yang sesat, yang boleh menyebabkan syirik. Syirik ni tuan-tuan bukan benda kecil. Syirik akbar, syirik besar, syirik yang membatalkan syahadah. Tapi kita tidak kafirkan dia on the spot. Kita kena tegakkan hujah dulu, kena tegur dia, kena nasihat dia, kan? Kena bagi penerangan kepada dia bahawa apa yang dia lakukan itu adalah salah. Tadi siang saya duk baca satu artikel, saya nak share sikit dengan tuan-tuan. Cerita bid'ah, cerita memurnikan agama, membersihkan agama daripada elemen-elemen karut-marut ni. Saya tengok bukan sahaja dalam agama kita duduk berperang, duduk berhujah, kan, duduk bertembung antara beberapa aliran tertentu dan sebagainya. Tadi saya duduk baca satu artikel, tuan-tuan sekalian. Kebetulan hari ni kan Thaipusam. Saya duduk susah hati, takut tak sampai lambat tadi. Tengok jalan, alhamdulillah, memang lapang selapang-lapangnya dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Duduk baca-baca artikel tu, jumpa satu artikel, tuan-tuan. Thaipusam ni pun dia ada masalah dia juga. Masalah pasal bid'ah juga, tuan-tuan. Rupanya orang Hindu pun dia pening pasal bid'ah juga. Bukan kita je pening pasal bid'ah. Orang Hindu pun dia pening pasal bid'ah. Oh, saya kata ada geng lah rupanya cerita bid'ah ni. Yang ni saya nak share dengan tuan-tuan, cerita pasal bid'ah dalam Thaipusam, kan. Ni kalau kita baca berita ni, Ustaz Idris, kan, Ustaz Idris Sulaiman, disiasat sebab satu statement, tak apalah, itu kita serahkan kepada pihak berkuasa untuk buat ambil tindakan mengikut lunas undang-undang. Cuma saya nak share dengan tuan-tuan sekalian isu berkenaan dengan Thaipusam. Yang tulis ni, tuan-tuan sekalian, bukan orang Melayu, bukan orang Islam, orang Hindu juga. Nama dia Utaya Sankar, kan, Utaya Sankar. Dia orang Hindu, kan, orang India beragama Hindu. Dia kata apa? Dia kata Thaipusam di Malaysia ni, dia bukan lagi upacara agama yang sebenar. Dia kata, kan, Utaya Sankar kata Thaipusam sekarang ni di Malaysia ni bukan lagi satu ritual agama yang sepatutnya. Bukan dah. Dia dah bercampur dah, dia kata. Oh, saya pun kata menarik juga artikel ni. Kan, kebetulan kita duk cerita pasal doa, kan, macam mana kita nak doa dengan Allah Taala, macam mana kita nak minta pertolongan, macam mana kita mengharapkan doa malaikat. Jadi kita dalam agama Islam kita ada usaha-usaha memurnikan agama. Jadi masa duk tengah baca-baca ni, terjumpa artikel oleh Utaya Sankar yang mengkritik. Dia mengkritik upacara keagamaan. Contoh dia bagi Thaipusam, dia kata. Dan dia bagi alasan kenapa dia tak mau pergi dah meraihkan Thaipusam di Batu Cave. Sebab dia kata dah bercampur aduk dengan ritual yang tidak diajar oleh tok-tok guru dia. Dia kata, dia pun ada tok guru dia. Jadi dia kata apa, tuan-tuan sekalian? Dia kata, saya memilih
untuk tidak pergi ke batu cave. Dia kata dia memilih untuk tidak lagi pergi ke batu cave. Baik. Dia ada sebab dia. Ini yang saya nak tunjuk kepada tuan-tuan. Dia kata kan, di batu cave dia kata ada patung dewa Hindu yang kedua tertinggi di dunia. Batu cave tu, dia punya patung tu paling tinggi, nombor 2 dalam dunia. Punya besar, tinggi patung tu. Kan? Dia kata yang kedua tertinggi. Dan dia kata itu adalah patung dan itu bukan berhala. Dia kata, Utaya Sangkar kata itu patung, itu bukan berhala. Sebab apa dia suruh kita bezakan antara patung dengan berhala? Sebab dia kata dia tak setuju dengan sikap sebahagian daripada penganut agama Hindu yang jahil tapi nak beraya. Dia marah. Orang Hindu jahil, tak mau mengaji tapi nak beraya Thaipusam. Dia tak suka orang Hindu pergi sembah patung tu. Itu patung, dia kata, bukan berhala. Dia kata. Saya kata menarik juga cerita, kan? Mana dia pun tak suka pencemaran, benda yang diada-adakan. Maka dia pun cerita krisis yang berlaku, kan? Krisis yang berlaku. Dia kata semoga patung dewa itu tidak mula disembah oleh orang. Dia takut kalau patung di batu cave itu yang kedua tertinggi di dunia itu disembah oleh penganut agama Hindu. Dia takut benda tu disembah oleh penganut agama Hindu. Dan dia kata kebimbangan dia ini sangat berasas sebab dia kata ramai penganut agama Hindu yang pergi ke batu cave tidak ada pengetahuan agama, jahil lah, tidak ada pengetahuan agama dan tidak ada kefahaman asas berkaitan ikonografi dan mereka ni Hindu ikut-ikutan. Jenis Hindu ikut-ikutan. Kita orang Islam ada tak jenis Islam yang ikut-ikutan ni? Lagu tu lah tuan-tuan. Masalah. Sebab tu kita mengaji tuan-tuan penting. Rujukan kita, rujukan muktabar, ulama kita ulama muktabar, kena ada nas, kena ada dalil. Jangan marah kalau orang minta dalil. Kan? Kita tak mau jadi ikut-ikutan lah. Pasal tok kita buat, pasal nenek kita buat, pasal orang dulu-dulu buat, apa salahnya kita buat? Dia bagi hujah macam tu. Tak boleh dah tuan-tuan. Sekarang kita nak didik masyarakat supaya lakukan sesuatu berdasarkan kepada nilai ilmiah. Ada nilai akademik. Bukannya main ikut-ikutan. Jadi dia pun kritik. Dia kata itu adalah Hindu ikut-ikutan. Dia kata asalkan ada patung yang menyerupai dewa Hindu, maka itu dianggap sebagai berhala yang layak disembah. Dia kata asalkan ada patung yang serupa dengan dewa Hindu, maka itu dianggap sebagai berhala yang layak disembah. Dia kata amalan ini sebenarnya bertentangan dengan agama. Dia kata tak boleh. Sebab tu dia kata dia tak suka pergi ke batu cave merayakan Thaipusam. Baik. Lepas tu dia kata lagi, benda yang menjadi kebimbangan di kalangan pencinta agama Hindu dan orang yang waras, dia kata sebab dia kata pengurusan kuil di batu cave itu tidak mempedulikan guidelines, panduan yang diberikan oleh Malaysia Hindu Sanggam. Malaysia Hindu Sanggam dah bagi panduan dah cara nak raya Thaipusam macam mana. Tapi pengurusan kuil di batu cave tak mau peduli. Tak peduli kepada panduan yang diberikan oleh Malaysia Hindu Sanggam. Contoh dia kata syarat nak buat kawadi tu macam mana? Kawadi tu macam mana? Kan? Boleh ke tak boleh pergi pijak benda yang tajam? Dia kata panduan kata tak boleh. Kan? Tapi kita pergi buat juga. Ini yang kata bid'ah. Kan? Benda yang diada-adakan dalam agama. Dia kata menyebabkan, dia kata Malaysia Hindu Sanggam tidak lagi bertaring dan tidak lagi dihormati oleh penganut agama Hindu. Dia kata ini masalah yang berlaku. Kan? Lepas tu dia bagilah beberapa contoh yang mana misalnya dia sebut tentang cara orang-orang Hindu di batu cave yang terbabas daripada tujuan asal agama Hindu dalam meraihkan Thaipusam. Dia kata
Contohnya dia kata gantung kelapa dan durian menggunakan cangkuk pada badan sebagai cara membayar nazar. Dia kata nazar macam ni tidak diajar oleh agama Hindu. Gantung kelapa dengan durian atas tubuh pakai cangkuk tu, yang tu dia kata tidak diajar dalam agama Hindu, kan? Sama juga dengan berjalan di atas parang yang tajam. Dia kata benda ni berleluasa tanpa dikawal sewaktu Thaipusam. Dia tak setuju, kan? Dia tak setuju. Benda ni benda yang mengarut, yang dilakukan oleh sebahagian daripada penganut agama Hindu. Jadi kita pun tuan-tuan sekalian macam itulah, kan? Kita dalam agama kita ni, kenapa yang kita duk bercakap pasal bid'ah, kenapa kita bercakap pasal istighasah, kenapa kita bercakap bab doa yang betul macam mana, kenapa kita bercakap tentang selawat kepada Nabi, selawat yang betul macam mana, kenapa kita sanggup berhujah dengan orang, terutamanya orang yang sibuk dengan berzanji dan sebagainya. Kita kata bahawa ada konten, kandungan yang tertentu yang tidak sesuai, kan? Kenapa kita sanggup berhujah? Jawapan dia kerana kita cintakan kepada agama, kan, keaslian agama, kepada kemurnian agama. Jadi kalau nak berdoa, berdoalah dengan cara yang betul sebagaimana yang diajarkan oleh para ulama yang muktabar kepada kita. Baik, saya ringkaskan tuan-tuan sekalian. Yang keduanya ialah apa dia amalan yang mana bila kita buat amalan ni, doa malaikat pun datang bersama-sama, kan, dengan amalan-amalan kita itu. Antaranya ialah bersedekah, kan, bersedekah. Bila kita bersedekah dengan hasil yang halal, dengan ikhlas, maka kita mendapat doa daripada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Contohnya hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Ma min yaumin yusbihul ibadu fi illa malakani yanzilan fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafa wa yaqulu al-akhar Allahumma a'ti mumsikan talafa." Tidaklah hamba-hamba berada pada waktu pagi kecuali ada dua malaikat yang turun. Salah satunya berkata, "Ya Allah, berikanlah ganti kepada orang yang melakukan infak." Dan yang lain berkata, "Ya Allah, berikanlah kebinasaan kepada orang yang menahan hartanya." Jadi dia kata doa malaikat pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini menunjukkan kepada kita bila kita bersedekah, tuan-tuan sekalian, ada dua malaikat, kan, yang turun, yang mana salah satu daripada dua itu dia akan berdoa, kan, dia akan berdoa untuk kita. Jadi ini satu lagi cara untuk kita mendapat doa yang berterusan, kan, doa yang berterusan. Oh, azan, minta maaf saya terlupa azan. Silakan.
Tuan-tuan sekalian, kita sambung sedikit lagi. Apakah dia lagi amalan-amalan yang akan menyebabkan kita mendapat doa daripada malaikat Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu berada pada saf yang pertama ketika salat. Hadis Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alas sufufil awwal. Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat kepada orang-orang yang berada pada saf yang pertama, pada saf yang pertama. Jadi sesiapa yang berada pada saf yang pertama, maka Allah dan para malaikat berselawat kepada orang-orang itu. Jadi bila Allah Ta'ala berselawat kepada kita, tuan-tuan sekalian, apa maksud Allah Ta'ala berselawat kepada kita? Kan? Allah Ta'ala berselawat kepada kita ni dihuraikan oleh para ulama. Kan? Apa maksud Allah Ta'ala berselawat kepada kita? Kalau kita berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kita berselawat kepada Nabi, kita dengan maksud kita meminta kepada Allah supaya Allah memuji Nabi, supaya Allah mengagungkan Nabi, memuji Nabi, mengagungkan Nabi di dunia dan juga di hari akhirat, memuliakan penyebutan nama Nabi, memenangkan agama Islam yang dibawa oleh Nabi dan mengukuhkan ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi. Itu dengan maksud kita berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itulah yang Nabi perintahkan kepada kita untuk kita buat, kan? Sehingga Nabi kata dalam hadis, man shalla alayya salatan wahidah, sesiapa yang mengucapkan salawat kepada aku satu kali, sallallahu alaihi asyara salawat, maka Allah berselawat baginya 10 kali. Allah Ta'ala berselawat kepada kita, kita selawat dekat Nabi, Allah Ta'ala berselawat kepada kita 10 kali. Bila Allah Ta'ala selawat kepada kita 10 kali, maknanya apa, tuan-tuan? Yang ni yang kita nak kena tahu, iaitu bila Allah berselawat kepada kita, maksud dia ialah Allah melimpahkan rahmat kepada kita. Rahmat Allah Ta'ala ni, tuan-tuan, bila dia datang kepada kita, habis musibah kita. Masalah yang kita hadapi semuanya habis, sebab rahmat daripada Allah. Nak faham rahmat Allah Ta'ala ni mudah je, tuan-tuan. Kalau kita sakit, sembuh, itu rahmat. Kalau kita miskin, kita jadi kaya, itu rahmat. Kita tidak ada duit, kita dapat duit yang banyak, itu rahmat. Kita dahaga, kita dapat air, itu rahmat. Kita tidak ada isteri, tiba-tiba dapat isteri, itu rahmat. Tidak ada suami, dapat suami, itu rahmat. Tidak ada anak, 10 tahun kahwin, tiba-tiba dapat anak yang comel, itu rahmat. Itu yang dikatakan rahmat. Rahmat, bila Allah Ta'ala kurniakan kepada kita, maka musibah yang kita alami terhapus. Tak kira lah sakit ke, financial problem ke, kenakalan anak-anak ke, masalah bisnes ke, masalah jiran ke, masalah apa sekalipun, habis semua selesai. Itu bila rahmat turun. Maka sebab tu kita, tuan-tuan, kita ada masalah selawat. Tak payah selawat yang pelik-pelik, selawat yang dalam semayang tu, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kan? Lagi sempurna selawat Ibrahimiyah, kan, yang kita duk baca tahiyat akhir. Itu cara yang betul. Jadi selawat Allah kepada hamba, kepada kita semua, dalam bentuk rahmat, dalam bentuk maghfirah, keampunan, dalam bentuk pujian-pujian kepada kita, dalam bentuk kemuliaan Allah Ta'ala bagi kepada kita, dalam bentuk keberkatan-keberkatan yang Allah Ta'ala bagi kepada kita, dalam bentuk taufik daripada Allah, hidayah Allah kepada kita. Itu salawat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita semua. Jadi penting, tuan-tuan sekalian, kita ada amalan-amalan yang macam tu. Jadi tak payah kita istighasah dengan Nabi. Yang tu ramai ulama dah buat teguran tentang sesatnya amalan istighasah dengan Nabi. Istighasah hanya dengan Allah, minta tolong hanya dengan Allah. Jangan minta tolong dengan Nabi yang dah wafat.
Kan salah tuan-tuan, kita kata ya Rasulullah tolonglah aku sebab aku ni tak ada anak dah kahwin 10 tahun, tolonglah aku ya Rasulullah. Itu adalah perbuatan yang boleh menyebabkan syirik. Tak boleh. Minta tolong hanya dengan Allah. Kita perniagaan kita merudu masa Covid kan, habis pekerja nak kena buang, terminate apa semua, kita pun berdoa, ya Rasulullah tolonglah aku ya Allah, gudang aku nak kena katuk, kilang aku nak kena katuk, pekerja aku nak kena buang, ya Rasulullah tolonglah aku. Maka itu istighasah yang boleh menyebabkan syirik. Kan kita hendaklah beristighasah hanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan cari dalam Quran, cari dalam hadis, tidak ada satu pun istighasah yang diajarkan kepada kita beristighasah dengan Nabi. Tak ada. Kan tidak ada. Yang ada satu dua riwayat itu, semua tu adalah tidak sunyi daripada kritikan ulama kerana riwayat itu dhaif. Kan. Jadi kita kena hati-hati dengan perbuatan kita itu. Yang Nabi ajarkan kepada kita selawat. Selawat itu ialah kita berdoa kepada Allah. Selawat dekat Nabi pun tuan-tuan, kita berdoa kepada Allah supaya Allah Ta'ala bagi kepada Nabi. Itu yang Nabi suruh. Jadi mustahil adanya istighasah sebagaimana yang dilakukan oleh sebahagian daripada masyarakat kita, beristighasah dengan wali-wali yang dah meninggal dunia dan sebagainya. Apa lagi tuan-tuan yang boleh membawa kepada selawat doa daripada malaikat, iaitu menyambung saf sembahyang yang putus. Kita sekarang SOP kita ada masalah lah, tapi maksudnya kalau ada kosong, kita penuhi tempat kosong itu. Jadi sesiapa yang mempunyai sesiapa yang mengisi kekosongan saf yang putus itu, maka dia termasuk di kalangan orang-orang yang mendapat selawat daripada Allah dan malaikat. Jadi dia mendapat doa daripada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berada di pada tempat solat, kan, malaikat sentiasa berselawat kepada salah seorang daripada kamu selama mana dia berada di tempat solat dia. Mereka berdoa, antara doa malaikat apa dia? Allahumma arhamhu, Allahumma ighfir lahu, kan, Allahumma tub alaih ma lam yu'dhi fih, ma lam yuhdith fih. Kan, ya Allah rahmatilah dia, ya Allah ampunilah dia, ya Allah terimalah taubat dia selama mana dia tidak mengganggu orang lain dan dia tidak berhadas. Jadi kita nak doa malaikat, habis sembahyang duduk tunggu. Kan, tunggu selama mana kita tak keluar angin, tak batal wuduk, kan, selama mana kita tak ganggu orang lain, kita duduk kat situ, selama itulah malaikat berselawat kepada kita. Jadi itu contoh tuan-tuan sekalian, doa-doa yang berterusan yang kita dapat, kan. Kemudian selain daripada itu, orang yang sentiasa mengajar kebaikan, ini berdasarkan riwayat daripada Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawat wal ardina hatta namlata fi juhriha wa hatta al-huta la yusalluna ala muallimin nasil khair. Sesungguhnya Allah dan para malaikat, penghuni langit dan bumi, hingga semut yang berada di lubangnya dan ikan mendoakan kebaikan kepada orang yang mengajar kebaikan kepada manusia. Kita kena sentiasa ajar benda-benda baik. Oh ustaz, saya bukan penceramah, saya bukan ustazah, saya bukan ustaz, saya bukan tok guru. Macam mana? Tuan-tuan, sekarang ni mudah aja. Kita ada smartphone, kita sebarkan, ajar orang benda-benda baik. Ambil bahan mana-mana, poster ke, video ke, website ke, yang bagus-bagus kita share, kita sebar luaskan. Jadi benda yang kita sebar luaskan itu, walaupun kita bukan ustaz, kita bukan ustazah, kita sebagai penceramah, tapi kerana kita menyebarkan kebaikan, kita mengajar orang tentang kebaikan. Oh, sunat sembahyang ini, sunat puasa itu, sedekah pahala dia apa-apa semua, mana kita mengajar kebaikan. Walaupun kita bukan penceramah, tapi kita dapat itu. Kita mengajar kebaikan dengan menggunakan media yang ada ni. Tuan-tuan boleh tahu, tuan-tuan boleh tengok, bila setiap orang share, dia viral itu, berapa ramai orang dapat manfaat. Maka sesiapa yang mengajar kebaikan menggunakan teknologi media medsos yang ada sekarang, ataupun apa sahaja
kelebihan yang dia ada. Maka dia dapat doa apa tuan-tuan? Dia dapat daripada Allah, dia dapat daripada para malaikat. Cuba bayang malaikat tu seramai mana tuan-tuan sekalian. Lepas tu penghuni langit, penghuni bumi, sehingga Nabi kata sampai semut dalam lubang tu, semut dalam lubang, dan ikan di lautan, dalam sungai itu, semua itu, mereka semua mendoakan kebaikan kepada kita. Kita susah, kita ada macam-macam musibah, maka kita nak buat macam mana tuan-tuan? Ajar kebaikan, ajar benda-benda baik. Susah ni tak payah ceritalah, dengan sakit kita, dengan duit tak ada, dengan masalah anak, masalah pejabat, masalah bisnes, macam-macam masalah. Maka kita nak selesai macam mana tuan-tuan? Salah satunya ialah ajar kebaikan. Guna ni smartphone ke apa ke, sebar kebaikan-kebaikan, ajar kepada orang. Tengok, ambil video, ambil apa status yang bagus-bagus, kita share, forward dan sebagainya. Maka kita akan dapat ni daripada Allah. Semua ni akan apa ni, semua makhluk-makhluk ini akan memohon kepada Allah, mendoakan kebaikan untuk kita. Jadi mudah-mudahan sahabat-sahabat sekalian, kita dapat merealisasikan, kan, kalau tidak semua, tapi sebanyak mana yang kita mampu. Yang penting berterusan dalam doa, kan, berterusan dalam doa. Dan hendaklah kita kena cerdik macam kita cerdik atas dunia lah. Kalau atas dunia kita tak sapu sendiri, kita suruh pembantu rumah, kita beli vacuum cleaner, siapa yang ada duit lebih beli alat-alat yang canggih. Maka ibadat pun macam tu, kita doa, kita tampung dengan doa-doa malaikat, kan, tampung dengan doa-doa daripada seluruh makhluk di langit dan di bumi, sebagaimana yang kita mengaji dalam kuliah kita tadi. InsyaAllah kita akan sambung dalam kuliah kita akan datang. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.